Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan, Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, 7 petala langit, 7 benua di bumi. Tapi orang Islam beritahu 7 petala pertama di Malaysia ni lah, 7 petala langit, 7 petala bumi. Betul tak? Kamu dengar apa? 7 petala langit, 7 petala bumi. Jadi kita pun tak faham apa petala tu. 7 petala langit, kita faham lah itu tinggi petala kan, mana level lah, 7 level langit lah. Langit 1, langit 2, langit 3. Dibuat pula 7 petala bumi pula. Mana ada 7 petala bumi, 7 lapis bumi. Jadi itu pun tak betul. Dia ditulis dalam Quran Melayu lah, diterjemahkan. Dia nampak yang orang Melayu yang pandai Arab tu tak berapa betul, sebab tak tahu ilmu alam. Ilmu alam ada 7 benua, bukan petala atau level. Saya rasa petala tu makna level, maknanya tingkat. Langit ada 7 tingkat. Langit, heaven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atas lagi Arasy Allah. Jadi dunia pasal pula ada 7 level pula. Saya ingatkan dulu ada bumi ni lapisan pertama, kedua, ketiga. Yang kita tahu dalam ilmu alam, dia tak ada level. Tengahnya ada cecair panas, molten lava. Tak ada 7 level. Nampak sangat Melayu punya penterjemah ni tak kena. Berkurun macam tu dipahami oleh orang Melayu, 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dan mereka yang masih faham sampai ke hari ni, yang mereka tak dengar saya punya kuliah dan tak baca saya punya tafsir bahasa Inggeris, yang tak tahu bahasa Inggeris, sampai bila lah faham 7 petala langit, 7 petala bumi. Itu pun dah salah. Dia bukan 7 petala langit, 7 petala bumi. Dia 7 petala langit dan 7 benua di bumi. Jumlahnya sama, 7. Cuba kamu kira 7 benua, termasuk Australia. Jadi sarjana ilmu alam semua kata ada 7 benua. Sama bilangan dengan langit. Langit 7 petala langit dan 7 benua di bumi. Itu yang patutnya ditulis. Jadi itu pun salah. Very basic. Jadi tafsir dia adalah Tuhan 2 timur dan 2 barat. Orang Melayu tak tahu. Apa orang Melayu faham? Dalam surah Ar-Rahman 7, Tuhan 2 timur dan 2 barat. Apa dia orang faham? Tak faham apa? Tempat turun matahari untuk 2 musim.
Tempat turun matahari untuk musim panas, musim panas dan musim sejuk. Itu ditafsir dalam bahasa Melayu lah daripada Ibnu Katsir. Tuhan dua timur dan dua barat. Jadi matahari itu turun dua musim. Musim panas dia turun tempat lain, musim sejuk tapi itu bukan Tuhan dua timur dan dua barat. Maknanya Tuhan yang menguasai dua timur dan dua barat. Makna timur ada dua, barat ada dua. Mana barat mana, timur mana tu? Diterjemah, ditafsir, Tuhan matahari turun dua musim. Tak kena tuan. Itu pun salah. Berkurun dah salah. Dia sebenarnya dua timur, dua barat, iaitu Allah ni Tuhan dunia dan Tuhan langit. Langit ni dia ada dua timur, dia ada timur dan barat, dan dunia juga ada timur dan barat. Jadi Allah ni Tuhan timur dunia dan timur langit, barat dunia dan barat langit. Itu dia tafsir dia. Ada faham? Senang buat tafsir Quran. Bila kasir pun tak tahu. Ayat Nun, surah Al-Qalam, Nun. Allah berfirman mula ayat tu, Nun. Apa Ibnu Katsir tafsir? Yang orang Melayu lah, itu yang dia terjemah bahasa Melayu tu. Apa dia tafsir? Tak ada. Dia tafsir Alif Lam Mim. Alif Lam Mim tu apa dia tafsir? Tak ada siapa yang tahu melainkan Allah. Itu aja tafsir. Ya. Jadi tak habis-habis itu je lah orang Melayu tahu. Sebab itu je yang diterjemah bahasa Melayu. Yang tafsir Arab, itu yang baca tafsir lah. Yang tak baca tafsir langsung tak tahu apa sebab Allah bagi tahu Nun tu dengan Alif Lam Mim tu. Lagi? Ta, Sin, Mim. Tak ada tafsir Ibnu Katsir yang mana orang Melayu yang baca tafsir ni tahu. Tak ada siapa yang tahu. Itu bukan tafsir tuan. Itu bukan tafsir. Itu bagi tahu je lah. Bagi tahu tak ada siapa yang tahu melainkan Allah. Tafsirnya kenapa? Kenapa Allah mulakan surah ni dengan satu perkataan yang tak ada siapa yang tahu melainkan Allah. Itu yang tafsir dia. Kalau kita beritahu tafsirnya tak ada siapa yang tahu melainkan Allah, itu bukannya kita faham sebab apa. Dia mesti kena beritahu orang apa sebab. Itu yang tak tahu tu. Macam kenapa tak tahu? Samad? Tak ada. Bukan, kenapa orang tak tahu kenapa Allah letakkan tu? Tak ada siapa yang tahu melainkan Allah. Betul. Nun, semua tu, Alif Lam Mim, tak ada siapa tahu melainkan Allah. Tapi kenapa? Kan kau dah baca tafsir aku. Tak sampai. Apalah tak sampai pula. Baqarah tu saya ada tafsir. Alif Lam Mim saya ada tafsir. Apa saya tafsir? Baca dengan rasa tak tahu. Jadi surah Al-Qalam tu Nun, dia satu perkataannya Nun, titik. Tak ada siapa tahu. Tapi Allah nak bagi tahu, inilah Allah bersumpah dengan perkataan Nun ni. Nun ni perkataan yang ada titik, titik satu. Iaitu Allah bersumpah dengan keesaan dia. Tiada Tuhan melainkan dia. Itu kebesaran dia tu. Tak ada orang tahu sebab tak ada orang yang Allah bagi tahu lah kat dia. Sebab tu dia tak tahu.
Kan? Jadi keesaan Allah tu yang apa besar. Allah bersumpah dengan keesaan dia. Kenapa dia bersumpah dengan keesaan dia tu? Sebab benda yang dia nak cakap dalam surah ni benda yang benar dan pasti berlaku. Macam itulah lebih kurang. Tak ada disebut dalam Ibnu Katsir, tak tahu. Alif Lam Mim, tak ada siapa tahu melainkan Allah. Sebab Allah mahu orang baca Quran ni, mula-mula mesti ada iman. Tahap yang Allah mahu, lebih pada itu tak ada siapa yang tahu melainkan Allah. Itu yang sepatutnya ada orang tafsir ni macam ni. Tak ada, kan? Alif Lam Mim, kenapa pula tulis Alif Lam Mim? Tak ada siapa yang tahu. Sebab Allah mahu semua yang baca Quran ni ada iman tahap di mana tak ada siapa yang tahu melainkan Allah dalam hati dia. Kalau kau dalam hati kamu tak sampai tahap itu, baca Quran tak faham. Baca Quran tak amal. Baca dengan nada lagu, dengan taranum. Itu je lah orang Melayu tahu. Jadi orang Melayu ni belum ada agama lagi sebenarnya. Alif Lam Mim pun dia tak faham tafsir dia. Nun tu dia pun tak faham. Nah, kenapa dia orang tak faham? Sebab Allah tak bagi faham sebelum ni. Allah tak bagi faham pada Ibnu Katsir, Allah tak bagi faham pada semua manusia lah. Sebab tak ada orang kat dunia ni yang faham Allah bagi. Kenapa pula Allah tak bagi faham? Sama. Allah tak bagi faham kepada sesiapa kat dunia ni sebab tak ada siapa kat dunia ni yang mempunyai iman tahap yang boleh Allah bagi faham. Iman lemah semua. Jadi tak ada orang yang Allah bagi faham, yang layak diberi faham Quran ni. Dia nak dapat faham Quran ni kena layak. Tikus. Kalau kita iman kurang, dia tak boleh faham. Iman naik baru faham. Iman naik lagi. Baru Allah buka Quran tu. Macam mana nak dapat iman? Kena buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, cegah kemungkaran dengan cara Muhammad SAW. Korban harta diri. Tak ada orang yang buat selama ni. Tak ada orang buat. Tak ada siapa yang tahu. Sebab apa tak ada siapa yang tahu? Tak ada siapa yang faham Quran tu. Tak ada siapa yang faham Quran tu. Ayat waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Ayat itu memberitahu kita apa kerja kita nak buat supaya amal jadi soleh dan kita jadi muslim. Tapi tak dipaham. Tak faham. Kamu faham tak? Bila aku bagi tahu, fahamlah. Tak bagi tahu siapa faham? Selama ni tak pernah faham, berkurun tak faham. Macam mana nak buat kerja tu? Allah bagi tahu dalam ayat ni, perkataan yang paling baik, tak ada baik lagi, ialah mengajak manusia kepada Allah. Bila kamu buat kerja ni, iman kamu akan kuat. Bila iman kuat, amal jadi saleh. Wa amila salihah. Bila iman kuat, amal saleh, baru kamu boleh panggil diri kamu Muslim. Orang yang menyerah diri. Itu maksud ayat ni. Ada orang explain ayat macam ni. Kul huwallah pun dia tak faham. Wal asri pun tak faham. Mereka kata 4 perkara nak jadi berjaya. Iman, amal, watawasal bil haq, watawasal bil sabr. Ini tafsir salah. Untuk berjaya satu je kena jadi, beriman, beramal saleh. Tak ada. Tapi untuk dapat beriman beramal saleh kena buat kerja. Untuk buat kerja kena guna masa dan harta dan diri. Sebab itu Allah bersumpah wal asri, dengan masa. Masa ni berharga. Ada orang faham macam ni. 4 perkara. Berkurun dah.
Berkurun dah tahu. Bukan tahu, tak tahu. Lepas tu sampai sekarang pun cakap sebab tak dengar aku punya tafsir, tak ada baca. Tak ada nak faham. Bayan aku tak mau dengar. Berapa ramai yang dengar? Lebih kurang satu bayan 100 orang je. Dia kena suruh manusia dengar ni. Ni 100 orang viewers, itu pun bukan faham kadang-kadang dengar. Yang depan aku duduk ni pun tak faham. Berpuluh kali dah cakap. Dalam Quran tu semua orang yang berjaya, beriman, beramal saleh, tak ada 4 perkara punya. Watawasaw bil haq tu kerja yang kena buat, mengajak kepada yang benar. Watawasaw bis sabr tu cara nak buat kerja tu. Modalnya apa? Masa. Kalau duit tak ada pun, miskin, boleh buat kerja tu. Tapi kerana tak faham, nak berjaya 4. Aduh. Kerana tak faham, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, ditafsir. Perintah pertama, belajar. Bukan perintah pertama belajar. Ini satu kesalahan yang besar. Nak bagi tahu semua orang, perintah pertama belajar. Menyesatkan semua manusia tau dengan tafsir salah ni. Itulah akibatnya ustaz-ustaz ni semua. Dia tak buat gas, tak buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Tak buat. Tahu belajar je. Bila belajar, dia ikutlah pahaman orang dulu. Orang dulu tu pun tak buat gas juga. Ibn Katsir semua dulu, dia ikut itu lah. Jadi semua tak buat gas. Macam Nabi pergi ke jumpa orang dari lorong ke lorong rumah kat Mekah tu kan. Ada Nabi yang dicaci, dimaki, dia letak perut lembu atas dia. Dia nak sujud, alamak, nak bangun dah tak boleh dah. Kenapa dia buat itu kat Nabi? Sebab dia tak suka Nabi ajak dia orang kepada Allah. Kalau Nabi tak pergi gas, tak pergi jauh lah, pergi jumpa orang, mana orang nak diajak? Ustaz-ustaz ni tak faham ke? Dia kena buat kerja macam Nabi tu, pergi jumpa orang. Oh, bila disuruh, kami tak mampu. Itu je lah. Alasan bodoh. Alasan yang diberi tu semua bodoh. Jadi bila ustaz-ustaz tak buat, kamu ingat orang yang bukan ustaz buat tak? Sebab itu semua yang bukan ustaz tak buat. Dan alasan dia bagi macam mana kita nak buat. Ustaz pun tak buat. Jadi berdosa tak ustaz ni bila tak buat? Dosa lagi besar lah daripada orang yang bukan ustaz. Sebab bila ustaz-ustaz yang dia kata tok guru ni semua tak buat, dia telah memberitahu kepada semua orang ini bukan perintah Allah. Ini nasihat aja yang bagi tahu. Dah. Saya je yang bagi tahu. Kita ustaz tak buat. Bila tanya pada pak cik buat, mana buat? Ustaz pun tak buat. Macam mana boleh awak kata fardu? Dia tak boleh terima. Ayat Quran ustaz tak faham. Dia tahu taranum aja. Jadi bila orang alim kita sesat, semua umat ni sesat. Sebab itu orang Bani Israel bila dia punya rabai sesat, semua Yahudi sesat. Rabai dia nak dunia. Macam mana nak dunia? Kena banyak pengikut lah. Macam nak banyak pengikut? Agama kena mudah. Macam mana agama jadi mudah? Mau tukar ayat Allah. Adalah setengahnya bagus. Rabai bukan semua tu. Tapi dia tukar ayat Allah tu. Nak buat agama tu senang. Jadilah agama Kristian. Kristian tu agama senang. Dalam Yahudi dalam ni semua arak ni haram. Tak ada arak halal, babi haram. Tapi tengok Kristian,
hampir macam tak haram. Orang Kristian. Are you Kristian? Kristian, ya. Semua minum arak. Bertabur minum arak. Seluruh dunia ni orang Kristian mana tak minum arak. Dia bukan saja ni, dalam church dia tu pun dia minum araknya. Church dia tu dia ada wine. Dia kata simbol darah. Macam-macam dia buat. Sekarang ni Kristian semua, Yahudi pun minum arak juga. Hanya daging dia kosher. Dia sembelih. Jadi kalau kita tak ada daging halal mana-mana, kalau kita pergi luar negeri, kita cari kosher. Dia je semua. Tapi arak minum je. Dia orang tak pernah dalam dia punya kamus arak ni haram. Padahal dia haram arak ni. Mana boleh arak halal dulu, Quran haram, arak dekat Taurat Injil halal. Tak boleh. Taurat Injil ni arak dah haram, zina haram semua. Tapi dibuat boleh oleh padri dia. Lepas tu bila dia buat dosa, boleh diampun. Kristiannya. Yahudi bagaimana? Kristian tu sebenarnya memudahkan agama Kristian tu. Dia padri Yahudi juga tu. Kristian dengan Yahudi ni sama, daripada bangsa sama. Bezanya yang tak suka Nabi Isa, Yahudi. Dia berlaku benda ni selepas Isa AS. Sebelum tak ada Yahudi, tak ada Kristian. Dia orang semua berbincang, Nabi Ibrahim tu Kristian ke Yahudi? Mana ada dia Kristian, dia Islam. Adanya Kristian dan Yahudi ni selepas datangnya Nabi Isa. Nabi Musa tak ada Kristian Yahudi, Islamnya. Sebab padri dia selepas tu buat agama jadi mudah, jadi Kristian. Iaitu yang suka Nabi Musa, Nabi Isa, dan cakap dia anak Tuhan. Kristian dia tak suka Nabi Isa, bukan anak Tuhan lagi, Nabi pun bukan. Yahudi menganggap Nabi Isa tu bukan anak Tuhan, Nabi pun bukan. Begitu. Itu Yahudi. Sampai ke hari ini. Yang pure Yahudi. Dan bukan saja Nabi Isa bukan Nabi, Nabi Muhammad tu bukan Nabi. Yahudi. Kristian, Nabi Muhammad bukan Yahudi lah. Isa anak Tuhan. Lepas tu dia mudahkan lagi agama tu. Siapa buat dosa, kami boleh ampunkan. Tak payah Allah, tak payah. Kami wakil Tuhan. Dalam church orang Kristian, yang Yahudi tak macam ni. Dia ada padri dia duduk, namanya apa? Confession. Saya duduk kat sini, lepas tu ada tingkap kecil. Dia duduk sini, bagi tahu aku dah buat ni, aku dah buat ini, aku dah buat ini, aku minta ampun, dimaafkan. Tengok mudah. Jadi dia agama menggalakkan kebatilan, menggalakkan dosa. Dia agama apa? Agama dia tu. Agama ni mengajak yang benar, mencegah yang mungkar. Itulah agama. Kalau dah menganjurkan mungkar, bukan agama dah. Buatan manusia. Sebab itu agama Yahudi Nasrani ni bukan agama, dia agama buatan manusia. Apatah lagi agama menyembah berhala, macam Cina, Hindu. Itu bukan agama langit, bukan agama Allah turun. Agama yang Allah turun Islam, tapi dah ditukar jadi agama Yahudi, agama Kristian, Judaism and Christianity. Itu agama buatan Tuhan. Agama Allah satu je, Allah turun. Tak ada dua agamanya. Allah tu satu. Agama yang dia turun tak boleh dua, atau 3 atau 10. Mana betul? Allah satu. Sebab itu mereka tak percaya Allah tu satu. Allah kata orang Kristian ni dia telah buat konsep baru tentang monasticism. Maknanya konsep baru dalam ketuhanan sayang satu. Allah beritahu dalam Quran ni, iaitu dia percaya 3 dalam 1, 1 dalam 3.
Jadi dia buat monoteisme. Asalnya Tuhan satu, tapi padri dia dah ubah, tukar satu tu dalam tiga, tiga dalam satu. The Lord, the Son and the Holy Spirit. Payah nak menerangkan Trinity ni. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Dah lama berlawan dengan konsep matematik. Tapi dia bagi terang macam air. Air sama ada ice, vapor atau air. Tapi dia air juga. Kalau dia ice cube, air, vapor, air, dengan air cair. Itulah dia kata Tuhan. 3 in 1, 1 in 3. Maknanya Isa tu jelmaan Tuhan, Jibril tu jelmaan Tuhan juga. Dia Tuhan juga. Mana Jibril pun Tuhan, Isa pun Tuhan, Allah pun Tuhan. Bila Isa mati, macam mana pula penjelmaan dia Isa tu dimatikan pula? Tapi dia naik balik, hidup balik. Dia Nabi Isa dibunuh hari Jumaat kan. Lepas tu hari Monday dia naik ke langit. Itu faham dia lah. So they got Easter Friday, Easter Sunday. Christian, aku pun tak tahu. Dia merayakan benda tu. Jadi Allah kata ini bukan benda yang Allah ajar. Tak ada 3 dalam 1, 1 dalam 3. Siapa ajar ni? Ulama dia, padri dia. Jadi bila padri dia dah sesat, semua orang ikut Kristian ni jadi sesat. Begitulah dengan orang Islam. Bila ulama dia dah tak faham Quran, apa jadi? Bila ulama dia dah tak faham Quran, apa jadi? Semua sesat lah. Kenapa tak faham Quran? Sebab tak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Kenapa tak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran? Kenapa ulama-ulama kita tak buat kerja mengajak manusia kebaikan, mencegah kemungkaran? Kenapa? Tak faham. Kenapa? Tengok semua dah tak tahu. Cinta dunia. Sebab cinta dunia. Kan ada hadis, bila umatku mencintai dunia, luputlah dia dari mencintai Islam. Ya. Kenapa bila dia tak mencintai Islam, dia tak mencintai Allah, tak mencintai perintah Allah. Jadi bila dia tak mencintai Allah, tak mencintai perintah Allah, maka dia mesti meninggalkan perintah Allah nombor 1 ni, iaitu berkorban dengan diri masa dia untuk buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Dia mesti tinggalkan. Jadi perintah yang pertama ditinggalkan oleh mana-mana kaum dulu lagi, sampailah lepas Nabi Muhammad, ialah kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Bila dia akan tinggalkan? Bila cinta dunia masuk. Jadi bila meninggalkan kerja ta'muru Nabi ma'ruf wa nahi, iman dia lemah. Lepas tu Allah Nabi bagi tahu, bila umatku mencintai dunia, luputlah dia mencintai Islam. Apabila dia meninggalkan kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, luputlah dia daripada berkat kefahaman wahyu. Jelas kan? Tapi orang tabligh baca hadis ni tak faham, tak ada ditafsirkan. Dengar bayan pun tidur. Mana nak faham orang tabligh? Terutama makin lama makin tidur dalam bayan. Sebab cinta dunia. Kenapa cinta dunia? Dunia kumpul, simpan. Macam Sufyan Malik dengan Pendi. Kenapa cinta dunia? Suka simpan duit, suka guna duit untuk jalan-jalan saja. Bawa anak bini Amerika, New Zealand, tak banyak duit, pergi Penang, kejap nak pergi Langkawi, makan-makan, minum. Itu menyemarakkan cinta dunia lagi.
Yang Rasidi nak juga buat, duit tak ada. Bukan dia tak nak. Oi, kalau ada duit langsung dia cabut lah. Yazid tak ada duit, tapi bini dia ada. Bini dia ajak dia pergi Langkawi, pergi tu. Macam Asdi Abbas tu memang dia punya gaya hidup lah. Pergi jalan-jalan sini, habis duit Amerika sana, bawa anak-anak dia kecil-kecil lagi, semua dah dapat cinta dunia. Patut budak-budak ni tak ada cinta dunia. Bila dah kerja bawa cinta dunia, ni belum kerja lagi. Itulah kesan akibat dia bawa anak ke sana kemari tengok dunia. Tak ada dakwah, tengok dunia. Mak Hanzalah, bila dia pergi dengan bapak dia pertama kali main, dia tengok Amerika, dia kata dia mesti bawa anak-anak dia untuk tengok dunia. Tu dia cakap dengan Azri, bawa anak semua. Dekat 100,000 habis. Tapi Azri tulis ini boleh elak income tax, diguna untuk berniaga. Income tax membenarkan kita belanja ke beli kereta besar, beli pergi jalan, tolak supaya kita tak kena tax. Itulah tujuannya, kan? Jadi digunakan Hanzalah untuk tulis resip semua. Nah, Hanzalah tu sekarang tengok cinta dunia. Saya suruh dia kerja part time aja, dia tak nak full time. Baru ni dia 6 jam tak mau 8 jam sih. Kau tengok, baru umur 22 tahun, kerja lama, panda. Saya tak mau ambil sah, nak kerja 8 jam, sikit duit dia kata. Saya pun kalau saya tak benarkan dia buat juga. Bolehlah. Sekarang kau tengoklah apa jadi kat dia. Itu contoh dia. Bila kita banyak nak dunia ni, banyak masa bagi. Lepas tu bila dapat duit, simpan atau belanja jalan-jalan lah. Jadi itulah perbuatan sekarang orang Islam, orang Melayu, orang Islam, kerana tak faham Quran. Kena jadi suami misali. Kena jadi suami misali, bapa misali, bawa anak sana sini, jalan banyak duit, swimming pool sana, swimming pool sini. Semua perkara yang dibuat ni menyemarak, ini bagus, inilah nama kasih sayang. Jadi kita kerana kasih sayang, nak menyukakan anak bini, kita telah mengorbankan diri kita supaya dicampak ke dalam neraka. Kerana apa? Cinta dunia. Dan meninggalkan perintah membuat kerja, mengajak manusia ke kebaikan, megah dari kemungkaran, dengan korban harta diri. Macam mana nak korban harta diri? Harta semua dah dibuat untuk dunia kan? Kerja dalam masa, lepas tu nak jalan-jalan lagi tengok dunia. Bila masa nak buat gas? Hari-hari kerja bagi masa banyak, gas memang tak buat. Nak buat gas 45 minit ni pun lebih lagi 1,5 jam pagi petang. Bila masa nak tambah waktu bekerja. Lepas tu nak keluar 3 hari, 4 bulan, 40 hari, lagilah banyak duit nak kena. Mana nak pergi? Jadi last duduk rumah je lah. Macam Pendi buat kerja lokal aja. Macam macam Sufian, dia mudahkan kerja tu lokal aja, tempatan aja. Dia tak nak. Saya tak suruh dia. Kalau saya ulama yang mau orang ramai ikut, saya akan ubah suai lah perintah tu. Buat kerja tempatan je, tak payah korban dunia ni. Keluar ni tak payah. Yang keluar jalan Allah merupakan fardu kifayah tu, kena buat juga. Bukan mana fardu kifayah tak payah buat. Kamu tak payah bila sakit aja, dan duit kamu tak cukup betul, hutang kat orang pun tak boleh. Dan kamu tak boleh tinggalkan untuk keluarga kamu. Yang kamu tinggalkan tu duit. Tu genuine reason lah. Bukan tak ada duit simpan. Saya tak ada duit, saya miskin. Tak boleh.
Allah tahu. Kerja tempatan. Jadi bila Sufyan pilih untuk yang mudah bagi dia, buat gas tempatannya, apa jadi pada dia? Saya suruh dia baru ni keluar 4 bulan, dia tak nak kan? Ada kau nak Sufyan? Apa yang kau dapat bila kau tak nak? Kuat cakap. Cinta. Kau suka dapat cinta dunia? Tak suka, tapi tak buat. Dia tak mau keluar. Dia dapat cinta dunia. Tanya kau suka tak cinta dunia? Tak suka. Apa punya orang punya tu? Gila punya kan? Kalau kamu tak suka, kamu kena korbankan harta tu di jalan Allah. Kan? Kamu suka cinta dunia? Suka? Suka tak? Suka. Itu baru betul. Kau suka tak cinta dunia? Cakap. Suka. Kau tak tahu ke cinta dunia tu adalah seburuk-buruk asas kepada segala keburukan. Asas. Macam takwa, asas kepada segala kebaikan. Apa takwa? Takut dengan Allah, cinta Allah. Asas kepada segala kebaikan. Cinta dunia tu apa? Asas segala keburukan. Dah tu kita suka cinta dunia. Kau suka tak cinta dunia? Sufyan, suka. Kau suka tak Yazid? Ya, suka. Bila cinta dunia kita suka, kumpul dunia lah. Kerja cari dunia, banyak masa untuk dunia. Kalau rehat sikit, jalan-jalan tengok dunia. Ada orang baru kahwin kan, dia bini dia diagnose kanser dekat otak, mata satu tak boleh nampak. Berdua-dua cabut pergi seluruh dunia, backpacker. Duit tak ada, sikit punya, nak tengok dunia ni semua. Takut mati ni tak sempat. Tak takut mati, tak sempat nak tengok dunia. Tak tahulah dia hidup lagi tak. Tapi cerita dalam Facebook lah. Beginilah orang nak tengok dunia ni, yang mana dunia ni akan dihancurkan. Dan bukan dihancur, kalau tak dihancurkan, kau akan mati dan tinggalkan dia. Kau akan tinggalkan dia. Kau akan tinggalkan dia, dan takkan kau boleh bawa dia sesin pun. Baju yang kau boleh bawa, kepan saja. Jam tangan semua, duit buang. Motor kau tu tinggal. Alah, ini bini mana nak ikut? Dia akan mati juga. Tapi boleh kamu jumpa dengan dia kalau kamu dua-dua masuk neraka? Boleh? Mana boleh? Boleh kau jumpa anak kau bila semuanya masuk neraka? Boleh. Kenapa patut kita mencintai dunia ni sedangkan dia akan ditinggalkan? Berpadalah, gunalah yang cukup saja, lebihnya bagilah ke dekat orang yang miskin. Belanjalah di jalan Allah. Buatlah kerja dakwah ni, kerja mengajak manusia kepada kebaikan macam kamu. Baru hati kamu jadi betul. Hilang cinta dunia, baru cinta agama, cinta Allah. Bila cinta Allah, cinta perintah Allah, baru buat kerja dakwah, cuti mati saja. Okey.